Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bersama lagi dalam channel Cikgu untuk mempelajari geografi tingkatan 3 bab 11 iaitu Kitar Semula. Kitar Semula. Bukan Kitar Semula Cikgu. Tajuk ni Kitar Semula. InsyaAllah. Okey, terima kasih kepada pelajar yang masih lagi setia bersama dengan video cikgu pada kali ini. Okey, insyaAllah kita cuba untuk habiskan dalam satu video je kali ni. Kali ni satu video je, tak banyak-banyak video. Sebab mungkin ada jawab, susah lah cikgu, banyak-banyak video cikgu. Macam-macam lah rakan. Baik, insyaAllah. Okey, bab 11, Kitar Semula. Okey, sedia semua okey? Kalau ikutkan bab 11 ni bab akhir lah untuk topik tingkatan 3 sebelum kerja lapangan. Baik, hari ni ada 4 subtopik macam biasa. 11.1, 11.2, 11.3 dan 11.4. Yang mana di akhir video ni diharapkan semua pelajar-pelajar yang mendengar video ini, yang melihat video ini dapat menerangkan elemen kitar semula. Itu yang pertama. Yang kedua, pelajar boleh menguraikan kenapa pentingnya mengamalkan amalan kitar semula ni. Yang ketiga, boleh menjelaskan dengan contoh. Boleh menjelaskan, boleh bagi tahu contoh apakah aktiviti kitar semula yang dijalankan dalam negara kita. Dan yang terakhir, untuk kita buat sedikit perbandingan bagaimana amalan kitar semula diamalkan di negara luar ataupun di lain-lain negara. Jadi ada 4 standard pembelajaran ataupun 4 objektif kenapa kita nak belajar tajuk kitar semula ini. Baik, ini dia. Pertama, elemen kitar semula. Ada berapa elemen dalam kitar semula? Tengok dulu gambar ni. Nak ke nanti awak-awak semua hidup dalam keadaan macam ni? Pergi pantai penuh. Tak nak kan? Ataupun pergi kat jalan raya tepi penuh macam ni sampah. Ataupun orang mandi sungai bersih. Nampak? Dia mandi apa ni? Allahu Akbar. Tak naklah macam ni. Sebab tu kita belajar. Baik. Apakah ini yang akan kita wariskan untuk generasi yang akan datang? Harap-harap tak naklah. Na'udzubillah min zalik. Tak mau macam ni. Okey? Kita jagalah. Baik. Sedikit pengenalan. Menurut Akta Pengurusan Sistem Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 ataupun Akta 672. Kita semula ni membawa maksud memungut, asingkan sistem pepejal bagi maksud untuk menghasilkan keluaran. Ataupun bahasa mudah dia, kita kutip, lepas tu kita asingkan ikut kategori dia dengan tujuan kenapa kita asingkan? Untuk kita hantar, untuk kita buat balik produk yang baru atau produk yang sama. Di Malaysia, pihak kerajaan telah mewajibkan pengasingan sistem pepejal isi rumah secara berperingkat bermula 1 September 2015. Masuk start 2015 ni, kita dah buat secara peringkat-peringkat di seluruh negara. Pelaksanaan ini adalah berdasarkan peraturan di bawah Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 iaitu Akta 672 yang berkuat kuasa di negeri-negeri dan wilayah-wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Pahang, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Perlis dan Kedah. Ini antara negeri-negeri yang terlalu. Maknanya maksud dia Terengganu tak ada lagi lah kot. Tak termasuk lagi. Okey. Pada yang tinggal kat Terengganu lah. Cikgu cakap cerita sebab cikgu mengajar di Terengganu sekarang ni. Dan pada masa ni, kadar kitar semula di negara kita sangat rendah. Iaitu hanya 5% sahaja. Dan kerajaan kita mensasarkanlah pada tahun 2020 bertambah 22% menjelang 2020. Sekarang dah tahun 2021. Sampai tak 22%? Jangan tepuk dada. Tepuk mata, tengok. Tengok. Ada ke tak ada? Okey. Baik, apakah maksud elemen kitar semula? Ni maksud dia elemen 3R. Apakah dalam 3R yang dimaksudkan? Mungkin pelajar dah tahu dah elemen 3R ni, iaitu reduce. Kurangkanlah. Kurangkan apa? Kurangkan bahan-bahan. Yang tertentulah. Reuse. Guna semula. Kita boleh guna semula benda tu.
recycle kita semula. Ni elemen dalam kita semula, iaitu 3R. Reduce, reuse dan juga recycle. Yang itu baru dah tambah lagi sebenarnya. Jadi 5R. Rethink dan juga repair. Tu nantilah kita masuk satu-satu. Baik, elemen 3R yang pertama, iaitu reduce, mengurangkan. Seboleh mungkin kita kurangkan. Okey. Kalau tak boleh, tak apalah. Tapi kalau boleh, kurangkanlah. Okey. Apa yang kita nak kurangkan? Bermaksud mengurangkan penjanaan sisa sebelum, semasa dan selepas menghasilkan sesuatu produk. Dengan kata lain, kita haruskan menggunakan barangan yang perlukan sajalah. Barang yang tak perlu tak payahlah. Kadang orang ni dia kehendak je, bukan keperluan. Tu kita kena bezakan. Mana kehendak, mana keperluan. Mengurangkan pembelian barang yang tidak perlu. Terutamanya barang-barang yang tak boleh kita semula. Kita gunakan barang-barang yang boleh kita semula sahaja. Barang-barang yang tak boleh kita semula, tidak payahlah. Okey. Mana hilang pula cikgu ni? Ada sini. Hilang sekejap lah. Kenapa hilang cikgu? Adalah. Jangan tanya. Baik, ini yang pertama. Okey, elemen 3R. Nampak tu? Reduce, mengurangkan. Dia dah tunjuk kat situ. Kurangkan. Beli produk isian semula. Contoh kan, kalau beli shampoo ke, mandi ke, botol tu dah ada. Next time bila kita beli yang tak ada botol je. Yang boleh refill je. Satunya gunakan kain tuala bagi gantikan kertas tisu. Sebab apa? Kertas tisu kita akan buang. Tuala kita basuh semula. Kan dah mengurangkan terhasilnya sisa. Beli barangan yang kurang bungkusan. Ataupun bawa bungkusan sendirilah. Ini pergi kedai, kalau contoh beli 1-2 barang, tak perlu plastik, boleh pegang lah masuk dalam poket ke. Gunakan kedua-dua muka kertas semasa menulis. Kertas kan, ada orang tu guna satu je, guna dua-dua kalau boleh. Okey. Gunakan email untuk menghantar surat atau dokumen. Sekarang ni orang tak guna kertas sangat dah. Orang kata paperless. Paperless, kurangkan menggunakan kertas. Guna email untuk hantar surat atau dokumen. Tapi perlu jugalah. Usaha rasmi perlu menggunakan. Tak rasmi, tak apalah. Seterusnya, yang kedua, reuse, guna semula. Itu merujuk kepada aktiviti kita menggunakan semula bahan atau sebagai bahan yang masih boleh gunakan. Benda boleh guna. Buat apa kita nak buang? Kan? Yang mana penggunaan sesuatu barangan ni secara maksimum dapat mengelakkan berlakunya pembaziran. Contoh reuse atau guna semula ni. Dia dah tunjukkan dalam ni bahawa beg yang boleh diguna semula semasa beli barang. Okey. Beg kertas. Yang guna beg plastik lah. Ataupun bawa barang sendiri lah. Bawa bekas makanan sendiri semasa beli makanan. Dah tahu nak tapau makanan kan? Bawa. Saya nak beli mana bungkus. Nah, bekas saya bagi. So, tak perlu nak gunakan polystyrene ke apa kan. Yang boleh mencemarkan kita. Gunakan kotak seberguna untuk menyimpan barang-barang. Batuk jap. Guna kotak seberguna untuk simpan barang. Dan guna semula bekas minuman sebagai hiasan atau bekas pensel. Tak perlu beli bekas pensel kan. Kita guna barang semula yang kita boleh buat. Okey. Itu maksud dia reuse, guna semula. Dan yang ketiga, elemen ketiga adalah recycle. Bermaksud merujuk aktiviti memungut, lepas tu asingkan sisa pepejal bagi tujuan menghasilkan barangan ataupun keluaran yang baru. Apa contohnya? Pengasingan mengikut jenis sisa pepejal. Rupanya sisa pepejal ni ada jenis-jenis dia juga kan. Yang dapat memudahkan proses kita semula dan menjimatkan masa. Ini contoh dia. Kita boleh bagikan kepada botol plastik dan juga kertas. Mengitas semula 8 botol plastik boleh menghasilkan selai jersey. Nampak tu. Kertas surat khabar boleh dijadikan pelbagai jenis kaos tangan yang menarik. Ada orang surat khabar dia buang je. Orang pandai dia kumpul-kumpul dia jual. Dapat juga duit. Dia akan hasilkan balik semula surat khabar. Tapi kalau orang yang lebih kreatif, dia buat barang kaos tangan, dia jual kat Shopee ke, dia post kat Facebook ke, kat WhatsApp ke, orang tertarik, orang beli. Dapat keuntungan kat situ kan. Baik, itu 11.1 elemen kita semula. Seterusnya, kita nak lihat kepentingan amalan kita semula ni.
Penting ke gitar semula ni? Nampak tanya tu, mengapakah kita perlu gitar semula? Nak buat apa gitar semula ni? Baik, pertama, gitar semula merupakan cara yang terbaik bagi memelihara alam sekitar dan bagi mendapatkan kehidupan yang lebih berkualiti. Sebab jumlah sisir yang dihasilkan oleh penduduk dunia semakin hari semakin meningkat. Sebab apa meningkat? Sebab populasi penduduk bertambah. Setiap hari ada je kelahiran baru kan. Gaya hidup dan kuasa beli juga semakin tinggi. Kita macam-macam kita beli. Kalau kita tak gitar semula, makin bertambahlah sampah ni. Pengeluaran produk pembungkusan yang tinggi. Ini antara yang menyebabkan berlakunya sisa semakin bertambah. Okey, ni kepentingan amalan kita semula. Antara kepentingan amalan kita semula, pertama, kita penting. Sebab apa? Sebab kita boleh menjana pendapatan. Kedua, dengan amalan kita semula ni, kita boleh menjimatkan penggunaan sumber semula jadi. Dan kita juga boleh secara tidak langsung mewujudkan persekitaran yang lebih bersih, yang lebih sihat dan lebih selesa untuk diri kita dan generasi pada masa akan datang. Dan yang keempat, sudah tentulah dia akan mengurangkan pencemaran. Dan yang terakhir sekali, ia dapat mengurangkan kesan pemanasan global. Rupanya banyak kepentingan amalan kita semula ni. So lepas ni kita sama-samalah mengamalkan kita semula. Yang pertama, macam mana boleh menjana pendapatan? Mulai kita semula, sisa barangan yang dikumpul kita boleh jual untuk tambahkan pendapatan. Di samping dapat memelihara alam sekitar. Kan boleh kita bakar, boleh kita jual dapat duit sikit. Tak banyak pun dapatlah sikit kan. Sebagai contoh, barangan seperti tin aluminium, besi terpakai, kertas menjadi punca pendapatan kepada pengumpul-pengumpul barangan gitar semula. Sekarang ni pun dah ada orang buka syarikat gitar semula. Ataupun membuka syarikat memungut balik sumber-sumber yang boleh di gitar semula ni tadi. Okey, yang kedua, menjimatkan penggunaan sumber semula jadi tadi. Contoh kertas kan, bila kita gitar semula, kita semula dapat menjimatkan penggunaan sumber semula jadi seperti sumber hutan, mineral, air dan lain-lain. Kita semula seperti kertas akan dapat mengurangkan aktiviti penebangan pokok yang digunakan untuk menghasilkan pulpa bagi menghasilkan kertas. Jadi bila kita semula kertas, tak adalah permintaan terhadap nak tebang pokok, nak menghasilkan balik pulpa tadi. Sama juga bahan mentah seperti mineral yang tak boleh digitar semula ataupun yang tidak boleh diperbarui yang kita belajar sebelum ni. Boksit, biji timah dan besi. Kita dapat jimatkan pengeluaran sumber mineral ni. Sekiranya bahan yang sedia ada ini tadi, kita kumpul dan kita gitar semula. Seterusnya, ini yang dikatakan mewujudkan persekitaran yang sihat, bersih dan selesa. Sebab orang tak buang, orang simpan. Okey. Kita semula untuk persekitaran yang lebih sihat dan lebih bersih. Sampah boleh menjaga kesihatan dan keselamatan. Kalau biar bersepah lagi. Tapi kalau tak ada banyak sampah, sebab apa yang tadi tu kita dah kumpul, kita simpan, kita jual, kita semula. So kuranglah sampah. So kehidupan pun lebih selesa. Okey. Tengok tu. Melalui kita semula, kita dapat mengurangkan sampah yang dibuang dan seterusnya mengawal penyakit daripada merebak ataupun wujud penyakit yang baru. Nampak? Penting kita semula ni. Cuma ramai orang tak nampak ni. Mengurangkan pencemaran. Kan longgarkan bahan buangan dalam tong sampah, lori atau tempat pembuangan sampah merupakan salah satu punca pencemaran kepada alam sekitar. Pencemaran penglihatan, pencemaran bau, kan? Okey, nampak tu. Daripada atas kat bawah, sama-sama bergotong royong. Amalan mengitar semula dapat mengurangkan ancaman alam sekitar seperti pencemaran air, bau dan udara. Sebagai contoh, plastik sekitar kita ni daripada kita bakar, dia akan membebaskan gas karsinogen yang boleh menyebabkan penyakit kanser pada manusia. Baik kita kumpul, hantar kat kilang untuk dia hasilkan semula plastik yang baru. Seterusnya mengurangkan kesan rumah hijau. Nampak tu tadi. Daripada sampah tu, kalau kita hantar kita semula, dia boleh menjadikan balik barang tersebut. Bahan seperti polisterin, kertas dan plastik sekiranya dibakar akan membebaskan gas rumah hijau seperti karbon dioksida dan juga karbon monoksida ke atmosfera. Dan keadaan ini menyebabkan suhu sekitaran akan meningkat dan menyebabkan berlakunya kesan rumah hijau. Dah belajar kan tajuk sebelum ni, kesan rumah hijau. Jadi amalan kita semula dapat mengurangkan pembebasan gas-gas tersebut. Dan seterusnya dapat menyederhanakan suhu dan dapat mengelakkan daripada berlakunya
kesan rumah hijau. Banyak sebenarnya manfaat daripada amalan kita semula. Baik, seterusnya 11.2. Dah tengok dah apa tu elemen kita semula, dah tahu dah apakah pentingnya kita semula. Kita nak tengok pula apakah amalan-amalan kita semula kat Malaysia, kat negara kita. Antara amalan-amalan kita semula yang kebiasaannya lah. Ni 3R lah. Kempen 3R. Kita semula fikir dulu sebelum buang. Okay, kat sekolah kita pun ada kan tong-tong 3 ni. Cuma kalau tengok dimanfaatkan tak tong tu. Amalan kita semula itu 3R dijalankan bertemakan fikir dulu sebelum buang. Daripada buang kat tong sampah biasa, baik kita buang dekat tong sampah yang boleh digunakan untuk kita semula. Di mana rakyat Malaysia sebenarnya haruslah mengamalkan aktiviti mengintas semula bahan buangan yang boleh diproses. Kan? Bahan-bahan tu daripada kita masukkan pada tong sampah biasa, kita masukkan kat tong kita semula yang disediakan di kawasan-kawasan perumahan, kat pusat kita semula ada. Okey, kat mata kita pun ada tapi tak, Allah Akbar, tak tahulah. InsyaAllah lah kita cuba amalkan di sekolah sendiri. Kita praktikan. Apa yang boleh di kita semula? Ramai orang tak tahu juga. Ni antara bahan-bahan yang boleh kita semula. Kertas, plastik, tetek aluminium, kaca. Cumanya sebelum nak letak dalam tong tu, contoh macam kertas boleh dah letak je. Tapi pastilah kertas tu bukannya kertas ada nasi kan. Kalau ada nasi, sisa nasi, buang sisa nasi tu dulu. Sama juga macam botol-botol plastik, ada air. Malas betul lah. Tuanglah dulu air tu, habiskan buang dulu air tu kat dalam longkang ke. Lepas tu barulah letak dalam tong. Sama juga ten aluminium, minum air manis, air tin tu kan. Ada lagi sisa. Keluar kan? Kemik kan? Masuk dalam tong. Kaca pun sama juga macam tu. Cubalah praktikan. Okay, reduce. Maksud dia, ni seperti yang dalam tu. Daripada kita guna tisu, kita guna kain, toilet kecil untuk gantikan tisu, dapat jimat kepada pokok. Sama juga kita menggunakan teknologi-teknologi yang ada sekarang ni. Gmail, email, WhatsApp semua tu tak perlulah hantar-hantar surat. Kan? Lama dulu dia tersirat. Membeli makanan mengikut keperluan bagi mengelakkan pembaziran pun sama juga. Ini lagi nanti nak buka bulan puasa ni kan. Berlaku banyaknya pembaziran. Allah Akbar. Okay, reuse, guna semula. Membawa bekas makanan sendiri semasa membeli barangan kat luar. Tak ramai yang mengamalkan ni lagi. Okay, mengurangkan guna beg kertas, kotak, bukan kita pergi keluar 7-Eleven ke, tak payah plastik tak. Saya bawa 1-2 barang kan. Kalau banyak barang pun saya tak ada poket selagi boleh. Bawa guna tangan, kita bawa guna tangan. Kita kurangkan penggunaan beg plastik. Okay, contoh juga baju-baju lama yang boleh dijadikan alas cushion, alas meja, kain perca atau didermakan kepada mereka yang memerlukan, kita derma. Jika orang tak pakai, dibuang sahaja. Okay, menggunakan semula botol plastik sebagai hiasan. Bekas pasu ke, bekas alat tulis boleh. Tak tahulah cikgu nak buat. Dalam YouTube banyak barang-barang yang dah digunakan. Orang kreatif tu buat video pula untuk menghasilkan produk baru. Boleh tengok je tiru. Dan yang sekali, recycle lah. Kita semula kertas menjadi bakul. Kita semula sisa makanan yang terubah jadi baju kompos. Kita semula tayar menjadi pasu. Nampak tu gambar tu kan? Botol pun boleh jadi pasu, boleh tanam bawang. Cantik kan? Sebenarnya, kalau kita amalkan. Ni, kempen Hari Tanpa Beg Plastik. Kempen Hari Tanpa Beg Plastik bertujuan untuk menyemai semangat sayangkan bumi. Kerana plastik ini, kalau kita bakar, dia takkan terlupus. Dalam informasi yang lama. Plastik ni banyaklah kesan buruk dia. Ataupun menggunakan beg kertas, beg mesra alam dan beg plastik biodegradasi semasa beli belah. Sekarang ni dah banyak dah produk-produk gantikan plastik. Senang je nak bezakan antara plastik yang tak boleh kita semula ataupun tak boleh dipori dengan plastik yang biodegradasi. Yang biodegradasi biasa dia rasa macam kasar-kasar sikit lah. Lain sikit lah dia rasa. Seterusnya, amalan yang boleh kita buat, pengasingan di punca. Maksudnya sebelum kita buang kat sampah tu, kita dah asing dah. Mana sisa pepejal, mana sisa makanan, mana sisa boleh kita semula, mana sisa berasaskan plastik, kertas dan sebagainya. Ini kat rumah-rumah lah benda ni. Kempen ni jalankan pada 2015.
Akta 672 tadi. Maknanya sisa pekerjaan perlu dihasilkan mengikut kategori. Sisa baki, sisa pukal, sisa kebun, sisa kita semula. Dan sisa dia. Kan? Kat tempat tu sekiranya tak diasingkan, pungut sampah dia takkan kutip. Dia biar lama rumah kita jadi busuk lah. So nak mendidik masyarakat ni. Bukan senang ni. Kutipan sisa kita semula dan sisa pukal dijadikan sekali seminggu. Dan kutipan sisa baki ni dilakukan 2 kali seminggu. Ni antara amalan yang kerajaan kita cuba perkenalkan. Okay? Dalam mendidik masyarakat. Ini pula antara agensi-agensi yang terlibat dengan program kita semula. Tu dia nama-nama dia. Alam Flora, biasa dengar lah. Okay? Memproses ketan, syarikat-syarikat genting, semen industri, Sinar Berhad, Persatuan Perkilan Pulpa dan Ketan Malaysia. Okay? Ni, penganjuran pertandingan kita semula. Pelbagai pihak boleh juga mainkan peranan. NGO-NGO. Okay? Kat sekolah pun nanti kita boleh amalkan. Kita buat kempen, tulis poster kita semula. Biasa hari bumi lah. Kan kita buat macam ni kan. Peranan media masa mempromosikan kempen amalan kita semula kepada masyarakat. Kita boleh juga menjadi duta untuk mempromosikan dekat amalkan kat status WhatsApp kita kan. Setiap kita buat kata-kata tulis. Selamatkan bumi kita. Amalkan kita semua. Selain buat post-post tentang diri awak sendiri tu kan. Sekali-sekala posting tentang amalan kita semula. Ataupun buat video TikTok tentang amalan kita semula kan. Boleh juga. Okay, menganjurkan pertandingan melukis poster tentang kepentingan amalan kita semula di kalangan murid sekolah. Dan juga di kalangan masyarakat umum. Kita semula ni sebenarnya banyaklah. Sangat-sangat penting. Cuma kesedaran di kalangan masyarakat dan juga pelajar sendiri kurang. Ini dia fakta tentang 27,000 pokok ditebang setiap hari supaya kita mempunyai tisu tandas. Sebab tu kalau boleh pergi mana-mana bawalah tisu sendiri. Masukkan tisu sendiri, sapu tangan sendirilah. Kan? Masuk tandas, lepas tu cuci tangan. Tak payahlah guna tisu kalau tak perlu. Okey. Ini antara beberapa fakta yang menarik. Kita semula dapat menyelamatkan alam sekitar. Fakta pertama, dengan kita menyita semula 1 tin aluminium, seumpama kita menyematkan penggunaan tenaga elektrik 3 jam televisyen. Tengok tu, 1 tin aluminium bersamaan dengan penggunaan elektrik 3 jam televisyen. Fakta kedua, jika kertas dapat dikita semula secara maksimum, kita dapat mengurangkan 4,360 tan sampah sehari. Yang bersamaan 78,000 batang pokok. Seorang tu. So penting. Dan fakta yang ketiga, 18,000 tan sampah dihasilkan sehari. Mampu memenuhi KLCC dalam tempoh 8 hari sahaja. Ini data yang dikutip pada tahun 2005. Angka dia tidak menipu. So nampak pentingnya kita semula ni. Okay? Pentingnya mengamalkan amalan kita semula. So cikgu jugalah samping belajar ni menyerulah pelajar-pelajar kalau boleh bermula dengan diri kita lah mengamalkan. Okay, baru ni pun budak SPM banyak kertas yang cikgu kumpul. Cikgu panggil orang tu 7,000 kilogram. Sama 700. Lebih dapat itu. Dapat 800 duit. Dengan menjual barangan kertas-kertas pelajar. Okay. Tengok. Macam setahun kalau kita kumpulkan, kan, kat sekolah kalau dikumpulkan, banyak dapat. Okay. InsyaAllah. Dengan kita semula. Macam baru ni lah. Cikgu kumpul ketan 5 punya SPN nak balik kan. Kita tak ada kumpul semua buku-buku yang dia tak perlu. Dia kumpul lah. Lepas tu bila kita panggil pakcik untuk hantar kita semula, banyak. 2 hari dapat submit masa. Alhamdulillah. Dapatlah 800 lebih. Kan? Banyak tu. Masuklah pada duit perbelanjaan. Dapatlah pendapatan kan. Okey. Ini dia kadar kita semula di seluruh dunia. Sebenarnya bab yang terakhir subtopik tadi, amalan kita semula di negara-negara lain. Kita nak tengok macam mana negara lain ni dia menjalankan aktiviti kita semula ni. Okey, ini sedikit fakta kita boleh tengok sini. Negara Austria. Okey, negara Austria di Eropah adalah negara yang paling
banyak mengitar semula sampah, iaitu hampir 65% bahan buangan dikitar semula daripada tapak pembuangan, dan negara USA, Amerika Syarikat, Malaysia 25% bahan buangan dunia. Malaysia hari ini telah menggunakan banyak sumber semula jadi berbanding 50 tahun yang lalu, iaitu 75% daripada lebih 1 million tan aluminium yang telah dihasilkan masih digunakan dan dikitar semula. Ini fakta lah. Okey, fakta-fakta kadar kitar semula di seluruh dunia. Kanada 27%, US 34%, UK 39%, Belgium 58%. Oh, banyak tu. Austria 63%. Antara negara. Singapura 59%. Malaysia baru 5%, 10%. Jauh ketinggalan kita di dalam mengamalkan amalan kitar semula. Baik, amalan kitar semula di negara lain. Antara contoh negara yang berjaya mengamalkan kitar semula antara seperti ni, 4 negara ni kita tengok. Kita fokus pada 4 negara. Jerman, Denmark, Sweden dan juga Taiwan. Ini antara 4 negara. Baik, amalan kitar semula di Jerman. Kita tengok macam mana negara Jerman dia mempraktikkan amalan kitar semula ni. Ni dia ada buat ordinan pembungkusan dan dual system Deutschland. Okey, ni pelajar kena ingat tentang ni amalan kitar semula negara Jerman ni. Pertama, ordinan pembungkusan, yang mana kerajaan negara Jerman dia melibatkan pihak penghilang dan juga pemasaran. Yang mana pihak kilang ni dia wajib kutip semula bungkusan daripada pengguna untuk mengelakkan didenda oleh kerajaan. Patut negara kita dah buat ni. Mana kilang yang mengeluarkan barang-barangan dia orang tu, bila dah sampai pada pengguna, dia kena kutip pula semula. Macam mana nak kutip semula? Pandai-pandailah dia melantik syarikat-syarikat untuk kutip semula. Ni menarik kat Jerman. Seterusnya, dual system Deutschland. Semua kotak ditanda dengan tanda hijau atau green dot. Ataupun green dot. Kata kunci dia green dot untuk Jerman. Okey, oleh penghilang. Kotak akan dikutip dan dikitar semula. Penghilang akan membayar yuran kepada agensi. Ini ceritanya, dia akan lantik agensi tertentu untuk mengutip semula kotak tersebut. So, saya tak langsung mewujudkan pula peluang pekerjaan pada orang lain. Ni dia. Pungutan bahan terbuang untuk dikitar semula. Tong sampah kitar semula yang disediakan di kawasan menjadi tumpuan seperti kawasan perumahan, jalan utama, kawasan perniagaan dan kilang. So, penduduk diberi plastik kitar semula yang berlogo green dot secara percuma untuk mengungut bahan kitar semula. Penduduk boleh menghantar sendiri bahan yang boleh dikitar semula ke pusat pengumpulan. Ni dia, sistem kitar semula botol minuman di Jerman. Nampak tu? Nampak dia ada mesin. Nampak ni? Di Jerman, kita boleh dapat euro 25 untuk setiap botol plastik yang dikitar semula melalui mesin, dan bayaran tunai kepada bayaran deposit yang telah kita buat semasa membeli. Ini adalah salah satu sebab kenapa jalan dekat sana bersih tanpa botol plastik. Contoh kitar semula yang sangat bagus. Tambahan pula, dia kutip tu dia ada mesin. Letak dalam tu dapat duit terus. Tambahan pula, rakyatnya boleh membuat pendapatan tambahan dengan menjalankan amalan kitar semula. Tengok, kat negara kita bila nak buat macam ni? Maksudnya botol itu kutip, dia masuk dalam tu, keluar duit, dapat duit. Okey, itu Jerman. Seterusnya di Denmark. Denmark dia buat apa? Denmark dia ada aktiviti kitar semula di Denmark dikawal oleh Denmark Environment Protection Agency ataupun EPA. Denmark adalah merupakan antara negara yang berjaya dalam pelaksanaan kitar semula. Dia buat macam mana ni? Hampir 67% daripada jumlah sisa keluar keseluruhan di Denmark dikitar semula. 28% dilupuskan menggunakan incinerator dan hanya 5% saja dikembalikan ke tapak pelupasan. Incinerator ni adalah satu alat yang dia akan boleh menghasilkan tenaga biomas. Okey, kita tengok ni. Ni amalan kitar semula di negara Denmark. Okey, tadi oleh EPA. Program cukai sisa. Kerajaan ada kenakan cukai kepada pihak yang hendak melupakan sebarang jenis sisa. Contoh kita kalau kita nak buang sampah tu, kita kena bayar cukai. Kalau kita nak buat, tak buang sampah. Tak. Tengok. Program cukai hijau mengenakan cukai kepada pihak yang hendak melupuskan sisa pepejal yang tidak mudah hancur seperti plastik, polistiren, bateri dan juga beg plastik. Jadi, orang takkan buang. Nak tak nak, dia akan kitar semula. Kalau dia buang, dia kena cukai. Ataupun, Denmark terkenal. Macam Jerman tadi terkenal dengan Green Dot. Denmark dia terkenal dengan West 21.
Menguraikan cara mengitar semula dengan cekap dan berkesan. Selain program subsidi sisa, kerajaan memberi bantuan kewangan kepada pihak yang ingin membangunkan teknologi kitar semula. Dia bagi suntikan dana pada mana syarikat atau individu yang boleh wujudkan ataupun boleh menghasilkan teknologi untuk kitar semula, kerajaan bagi bantuan. Nampak bagus kerajaan luar negara ni rupanya. Ataupun program pengembalian deposit, yang mana pengilang diwajibkan membayar deposit kepada kerajaan apabila menghasilkan satu produk. Deposit itu akan dipulangkan semula sekiranya pengilang mengitar semula produk tersebut. Uish, baguslah luar negara ni. Okey. Seterusnya, dah habis dah 2 negara, tinggal 2 negara lagi. Sweden pula macam mana? Apa yang dilakukan oleh negara Sweden? Sweden ni merupakan negara di dunia yang paling berjaya melaksanakan kempen kitar semula. Yang mana Sweden, Allahu Akbar, 99% daripada sisa buangan di negara Sweden dikitar semula. 1% saja dibuang tanpa 40%. Kerajaan kena ambil benda-benda macam ni. Okey. Kalau ada pihak kerajaan yang mendengar video cikgu ni, tolong ambil tolong amalkan. Benda baik untuk rakyat. Okey, ini dia pencegahan sisa. Penduduk diminta memilih makanan yang perlu untuk mengelakkan berlakunya pembaziran. Pemulihan tenaga menggunakan incinerator untuk aktiviti pembakaran yang dapat menggunakan lambakan sisa domestik. Sama macam Jerman tadi kan. Okey. Sisa buangan domestik perlu dikitar semula dan dihantar ke pusat pemulihan tenaga bagi mengelakkan berlakunya lambakan sisa. Sebab apa sisa-sisa buangan tadi macam sisa makanan itu ini daripada dibuang, dihantar ke incinerator. Dalam incinerator tu dibakar dalam suhu yang tinggi dan dia akan benda tu akan terurai hancur dan dia menjadi tenaga baru, tenaga biomass. Itu yang dibuat kat negara Sweden ataupun negara-negara yang menggunakan incinerator kaedah dia. Ini dia. Selain itu juga pihak kerajaan menyediakan tong kitar semula mengikut kategori di kawasan perumahan, sama macam kita lah. Bahan kitar semula disalurkan ke kontener bawah tanah untuk mengurangkan pencemaran bau. Dia ada bawah tanah. So tak adalah pencemaran bau sebab bawah tanah kan. Selain itu juga guna semula, yang mana barang yang masih elok dihantar ke pusat guna semula untuk diperbaiki dan diguna semula atau dikongsi dengan orang lain. Ataupun yang memberikan kupon rebate oleh H&M Garment Collecting kepada penyumbang pakaian terpakai. Maksudnya bila kita sumbangkan pakaian terpakai, kita dapat kupon. Dan kupon tu kita boleh redeem duit ataupun boleh gunakan dekat pasaran-pasaran tertentu. So nampak tak cara dia sumbat? Okey. Itu antara dia. Dan yang seterusnya, yang terakhir di Taiwan. Okey, kalau macam Jerman tadi green dot, Jerman ke Denmark? Denmark green dot, Jerman West 21. Kalau Taiwan program 4-in-1, 4 dalam 1. Akta pelupusan sisa, pekilang dan juga pengimport diwajibkan bertanggungjawab terhadap produk yang dihasilkan dan perlu melupaskan sendiri sisa produk mereka. Nampak tu, tegas kerajaan dia. Okey, program 4 dalam 1, kerajaan menggalakkan kerjasama 4 pihak, iaitu masyarakat, pihak berkuasa bandar, syarikat kitar semula dan juga badan sukarela menjayakan kempen kitar semula. Benda-benda macam ni kita tak boleh buat seorang-seorang. Kita memerlukan orang lain juga untuk bantu kita. Dia ada juga mengeluarkan garis panduan kitar semula, iaitu menguraikan kaedah menyimpan panduan kitar semula, mengumpul dan proses sepejat, dan terakhir kempen kitar semula yang dijalankan oleh Agensi Perlindungan Alam Sekitar. Pendek kata tadilah. Okey. 4-in-1. Baik. Habislah. So ingat tadi apa dia? Kalau Taiwan, kita ingat 4-in-1. Okey. Kalau Sweden, apa yang istimewa Sweden? Sweden tak ada. Okey. Tadi istimewa. Taiwan 4-in-1. Denmark tadi kita ada West 21. Dan Jerman kita ada green dot. Ingat Jerman green dot, Denmark West 21 dan juga Taiwan adalah 4 dalam 1. Baik, itu sahaja untuk bab 11 ini. Okey. InsyaAllah diharapkan pelajar-pelajar boleh memahami topik ini dengan baik. Okey. Kalau tak faham, boleh dengar semula, tengok balik berulang kali. Mudahnya teknologi zaman sekarang, mudahnya
semua pelajar-pelajar untuk belajar zaman sekarang. Dan banyak lagi video-video cikgu-cikgu lain juga yang buat tentang video pengejaran. Boleh jadikan sebagai rujukan untuk norma baru. Baik, insyaAllah terima kasih kerana sudi menonton. Sekiranya macam biasa ada komen ke, ada kekurangan, boleh, jangan malu, jangan segan. Tak ada masalah. Okay? Cikgu takkan marah lah. Nak komen apa, komen lah. Paling kurang pun cikgu pandai boleh komen tu. Tapi baguslah komen tu untuk tambah baik video-video yang akan datang. Untuk membantu pelajar memahami geografi. Sebab geografi is fun. Geografi is all around us. And the important thing, geografi is all about us. Okay? Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.